bila we come up with this idea, patut dia support. Saya tak cakap saya betul. Isu keluarga, kita ni bincang lah. Biarlah orang kata kita rendah diri, menumpang orang, tak apa. Dari perasaan ketidaktenangan itu, ternyata rasa tenang itu bisa kita dapatkan saat kita berdoa sama yang di atas. Dia sangat memahami dan dia boleh adapt dengan buruk dan baik saya. Dia tahu pasal semua ni, dia tak kisah. Lepas kita kahwin pun, dia masih tak kisah. Tak ada apa-apa berubah. Itu nasib saya, bayangan kesilapan saya yang lalu dan saya terima dengan redha lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama kami. We are back dalam Melody. Halo. Hello, awal Asyari. Jauhnya, bang. Jauhnya Jana. Yang penting Jana nampak sangat kita kemaruk dah lama tak keluar TV. Kita pakai baju sequin kat rumah ni. Ya, Melody tetap orang kata mantap. Dengan cerita-cerita sensasi, panas. Jadi minggu ni kita ada abang, walaupun dah 2 minggu kita tidak ke udara. Betul? Okay, kita ada cerita-cerita panas. Betul. Okey, cerita kita yang pertama ni cerita pasal ada pihak yang mendakwa bahawa ada pihak yang ketiga ni menggunakan diorang punya IP ni sesuka hati, katanya buat duit, jual merchandise dan sebagainya, betul ke? Tapi ada keraguan sikit lah bang. Apa tu? Sebab ada juga yang dalam pihak tersebut yang telah menyatakan bahawa pihak yang menjual tu memang dapat kebenaran. Oh, sebab tu pihak tu baru-baru ni buat sidang media untuk menjelaskan benda yang tengah keruh ni, betul ke? Betul. Kalau penonton di rumah nak tahu pihak apa yang kita orang cakap ni, sekarang ni kita tengah berbual tentang kumpulan legenda Malaysia, iaitu Kumpulan Search. Yes. Kumpulan Search ni semua orang tahu kan nama mereka besar. Kalau jual apa, semua orang nak beli kan. Jadi mungkin ada pihak yang ambil kesempatan ataupun mungkin ada salah faham. Saya tak tahu. Kita dapatkan mereka sebentar lagi. Dan itu cerita pasal Legenda Rock. Dan sekarang kita ada cerita juga tentang Raja Pop. Oh, Raja Pop tentunya Datuk Jamal Abdillah. Kenapa dengan dia? Ada baby baru ke? Bukan. Baby baru tu cerita lama. Ini cerita yang lebih baru. Raja Pop kita, Datuk Jamal Abdillah, akan mengeluarkan single solo. Untuk semua peminat-peminat Datuk Raja Abdillah, lepas ni kita boleh dengar single solo. Tak tahu dia akan keluar lagu rap ke, ballad ke. Sebelum dia asyik duet dengan artis-artis baru. Sekarang ni akhirnya penantian lama tu termakbul juga. Alhamdulillah. Jadi apa kata kita bersama dengan dua orang legenda ni, Search dan juga Datuk Jamal Abdillah. Melody, cik. Pada tanggal 20 Mei lalu, kami telah menerima kenyataan media yang mengatakan terdapat satu pihak yang berniaga atas nama House of Champion atau HOC telah menggunakan nama Search dengan menjual barangan jenama band tersebut tanpa kebenaran anggota kumpulan iaitu Nasir, Amy dan waris arwah Yazid. Dan satu sidang media secara virtual telah pun dilakukan oleh pihak HOC bagi membalas kenyataan dan memberi penjelasan kepada pihak Amy, Nasir dan waris arwah Yazid. Berlangsung satu sidang media kan untuk menjelaskan daripada pihak Abang Mozli dan juga HOC, yang mana kami sendiri pihak wartawan telah mendapat satu press release yang mengatakan bahawa pihak Abang telah menggunakan nama Search untuk menjual barangan secara tidak langsung mengaut keuntungan lah. Jadi mungkin Abang boleh kongsikan sedikit penjelasan daripada pihak Abang dan juga sidang media yang berlaku pada hari ini. Yang kita sedia maklum lah apa yang dihidangkan oleh Orang Amy dan Nasir berkenaan dengan saya menjual barangan dengan Search tanpa kebenaran. Saya buat sidang media, saya menafikan kenyataan daripada mereka adalah tidak benar. Penglibatan saya untuk menjual barang-barang jenama Search telah dilakukan sejak tahun lepas lagi, Februari 2020 sehingga lagi ni. Saya dapat kebenaran dari pihak Search untuk pengetahuan Nasir juga tahu tentang perkara ini. Dari pihak Abang Din sendiri kan sebagai salah seorang anggota kumpulan Search, apa yang Abang boleh katakan mengenai perkara inilah? Ini lebih kepada family konflik.
Daripada awal memang kami dah ada untuk saya dan tim untuk menjalankan search. Sebab dah lama search ni untuk diam kan, tak ada apa-apa program. Bila timbul soalan tu, soalan mereka macam tak kita tahu. Dia orang dah tahu apa kita orang nak buat. Abang Nasibah dia lupa pun. Dia konsep apa macam. Dia tahu, dia kenal SOC siapa. Baik ni pun kenal siapa. Soal isu SOC ni menggunakan nama search ni, kenapa kebenaran tu tidak ada. Pada awal apa Abang Nasib tahu? Masa konsep apa macam yang Datuk Abi yang digunakan untuk sebabkan COVID. Abang Nasib pun ada. Dia pun sendiri pakai baju dia nama SOC. Dan dia tahu apa yang berlaku. Kami suka hubungi Abang ini tak dapat. Untuk menggunakan Abang Nasib untuk memberitahu kepada Abang. Kami tak nak gaduh. Patutnya mereka dah datang berpisah dengan baik. Sebab itu ni macam yang duit. Sendiri bukan orang luar pun. Itu tak ada isu lah. Saya cuba untuk sebab ini. Untuk berdiskus pasal perkara ni lah. Tapi baik dia tak ada respon. Saya faham dia dah keluar pada bank. Dia adalah tugas pada research. Kita kena berbagi lah dia punya dosa dia. Kita masih lagi cuba nak berbagi dia. Kita tak nak kepentingan dia sebenarnya. Cuma saya terkejut bila dia keluarkan kenyataan dia begitu rupa lah. Mereka dapat apa tahu bersambung. Bila come up with this idea, patut dia support. Saya tak cakap saya betul. Saya pun tak betul tak. Isu keluarga, kita ni bincang lah. Penglibatan saya, terus saya kenal jual segala produk-produk dan mesej dalam berlangsung selama hampir tahun lebih pada Februari 2020. Ketika tu, abang ini pun dah keluar daripada bank. Start di luar tu, kita buat projek konsep tim daya. Abang Nasib ada beritahu saya, minta saya bantu untuk gerakkan konsep tu dalam bentuk wang sikit, kerajaan sikit. Saya tak langsung, saya pun terlibat berakhir pada bulan sampai dah sekarang ni. Saya terlibat secara langsung untuk penjenamaan search sampai sekarang ni dengan kerajaan akademik. Show yang fizikal pun kita tak dapat nak buat. How kita nak generate income melalui nama kita. Alhamdulillah, lepas kewawasan kepada peminat, pelanggan kita, very good response. Saya rasa saya akan teruskan dengan Rumah Banding. Saya harap Abang Nasib, Abang ini keep on support lah. Apa-apa pun, Melody sentiasa mendoakan yang terbaik buat kedua pihak. Baiklah, Datuk Jamal Abdillah setelah menerima cahaya mata baru, nampaknya rezeki Datuk Jamal Abdillah kini semakin melimpah ruah. Syukur Alhamdulillah. Walaupun sibuk dengan kerjaya seninya, kini Datuk Jamal Abdillah dikabarkan bakal melancarkan lagu terbaru tidak lama lagi. Wah, tak sabar rasanya. Bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Baru-baru ini, Datuk Jamal Abdillah baru menerima cahaya mata yang kedua. Bagaimana sambutan ataupun perasaan menyambut kelahiran permata baharu dalam keluarga? Sesuatu tanggungjawab yang sangat berat lah. Saya nampak saya terpaksa mikirkan untuk masa akan datang diorang. Dulu kita 2 orang je dengan suami isteri kan. Anak-anak pun dah besar-besar masa tu. Jadi kita very simple, very tenang kan. Masa 2 orang je. Makanan pun ada ala kadar je. Tapi sekarang ni, maaf sepah lah. Budak-budak tahulah kan. Terabur macam-macam benda. Tapi yalah, bersyukurlah. Alhamdulillah. Bercakap mengenai karier muzik Datuk Jamal Abdillah, sejak kebelakangan ni Datuk Jamal Abdillah banyak berkolaborasi bersama artis-artis WNU baru seperti Kimi Kimo, Wania Srita dan sebagainya. Mungkin ada lagi kolaborasi akan datang yang Datuk Jamal Abdillah boleh kongsikan? Sebenarnya saya telah ditawarkan untuk merakamkan 2 buah lagu pada raya ni. Tapi tak perlulah saya sebut syarikat rakaman tu, label tu dan juga dengan artis siapa. Cuma tunggulah lepas raya ni saya akan membuat 2 buah lagu yang baru berduet. Peminat-peminat Datuk Jamal Abdillah merindui karier solo Datuk Jamal Abdillah. Mungkin ada perancangan pada masa akan datang? Itu sudah tentu. Bila kita solo, kita bawa diri kita. Bila kita berduet tu, keinginan kita untuk berada dalam arus perdana. Kerana kita faham kita dah berusia kan. Biarlah orang kata kita rendah diri, menumpang orang, tak apa. Yang penting kita berada di arus perdana lagi. Kepada peminat-peminat yang menyokong saya selama ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan nantikanlah saya punya hasil karya saya untuk akan datang. Lepas raya ni mungkin masuk ke studio balik. Adalah buah tangan yang akan saya bagi akan datang, insyaAllah. Saya nak sustain lebih kepada berkarya. Saya nak maintain orang kenal saya dengan mengeluarkan karya. Tapi dulu nggak pernah nyangka kalau ternyata dia akan jadi suami aku gitu. Aku nyangkanya ya udah sahabatan aja. Tapi ternyata jodoh. Ternyata nikah. Ya, kembali lagi bersama kami di Melody. Dan kami tahu penonton-penonton di Melody rindukan kami. Tak tahu lah ada rindu ke tak rindu. Tapi kita rindukan penonton Melody. Confident lebih. Betul-betul. Saya pasti ramai orang rindukan kita Jana, confirmnya. Ya, betul. Macam kita pun abang Betul. Orang kata jauh di mata, dekat di hati. Untuk peminat-peminat drama Budak Tebing, mungkin ada yang merindukan dan mengharapkan ada kesinambungan dari drama Budak Tebing. Dan sekarang ni kita
ada Budak Tebing 2. Wow. Satu persatu rahsia kini muncul menggugat persahabatan mereka menerangkan dendam silam atau tegur bersama selamanya. Nantikan gandingan hebat Eddie Ashraf, Adam Lee, Ika Farhana, Bella Doana dan ramai lagi dalam Budak Tebing 2 mulai 18 Jun setiap Rabu hingga Sabtu hanya di TV3. Jana, bukan dekat TV3 je. Ni abang nak bagi tahu, anda semua boleh stream secara percuma di aplikasi iQIYI. Cuma layari iQIYI.com/local pada hari Rabu hingga hari Sabtu jam 10 malam dan dapatkan akses VIP iQIYI bernilai sehingga 1.5 juta untuk ditebus. Okey, ingat kalau mana-mana yang terlepas tayangan di TV3 tu, anda boleh layan juga di iQIYI. Jadi Jana, apa kata kita sekarang ni kita saksikan playback ini. Di saat kehidupan mereka mula disinari dengan harapan baru. Nampak lagi? Macam manalah aku tak marah dengan dia? Satu persatu rahsia kini muncul menggugat persahabatan mereka. Masalahnya masalah korang, masalah kita orang juga. Meleraikan dendam silam atau teguh bersama selamanya. Aku rasa semua perempuan pun cantik dalam dunia ni. Semua orang pun cantik. Budak Tebing 2. Ya, kita teruskan melodi lagi dan Jana, orang kata tak sah lah kalau melodi, kalau tak ada cerita-cerita daripada negara seberang, betul tak? Ya, melodi internasional. Dan kali ini kita nak bercerita tentang artis yang sedang popular ni dengan nama pentasnya Yura Yunita. Ya, Yura Yunita, seorang penyanyi terkenal Indonesia, baru je keluarkan single bertajuk Tenang. Oh, tenang Jadi apa kata kita sama-sama tenangkan diri kita. Kita akan terbang ke Indonesia bersama dengan Yura Yunita. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Penyanyi dan juga pencipta lagu terkenal Indonesia yang popular menerusi lagu Cinta dan Rahsia, Yura Yunita baru sahaja melancarkan lagu terbarunya berjudul Tenang. Walaupun dunia menghadapi musim pandemik, tetapi ianya tidak menghalang rangka promosi Tenang yang dibuat menerusi platform digital. Ikuti Temu Bual bersama Yura. Assalamualaikum Yura, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Alhamdulillah. Kak Iza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat saja di sini. Sebelum ini saya juga pernah interview Yura. Yura pernah datang ke Malaysia untuk melancarkan album. Ya, jadi kali ini Yura melancarkan lagu terbaru berjudul Tenang. Rata-rata saya baca komen memuji lagu ini dan katanya seperti berdoa. Jadi apa yang Yura boleh kongsikan di sebalik lagu Tenang ni? Jadi sebenarnya lagu Tenang ini tuh aku tulis saat ada pikiran melayang, kita nggak bisa tidur di malam hari, ada perasaan resah, gelisah, mengiringi ketidakpastian akan pencarian arti kehidupan. Karena di masa-masa kayak gini kan yang namanya hidup pasti ups and downs. Dan lagu ini tuh berupa doa, curahan rasa saat kita bercakap dengan diri sendiri dan juga berdialog dan berdoa sama yang di atas dengan Sang Pencipta. Emang kita rindukan banget, pengen banget bisa ketemu tapi nggak bisa. Dan akhirnya dari perasaan ketidaktenangan itu ternyata rasa tenang itu bisa kita dapatkan saat kita berdoa sama yang di atas. Lagu Tenang ini juga sebenarnya jadi salah satu lagu yang jadi self healing untuk diri aku sendiri juga. Yang menarik juga ada filem pendek kan dibuat khas untuk lagu Tenang ini, menampilkan pelakon-pelakon popular Indonesia seperti Nirina Zubir dan ramai lagi. Apa yang membuatkan Yura sendiri untuk nak buat filem pendek? Selalunya orang akan keluar muzik video, macam Yura sendiri mengapa? Bagus juga ya untuk kita kemas menjadi sebuah short film karena ada pesan yang ingin kita sampaikan. Aku dan juga director filmnya namanya Yandi Lawrence, bahwa selagi ada kesempatan saat misalnya orang tua kita sekarang masih ada, sebisa mungkin untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang yang tercinta, orang yang terdekat untuk menyampaikan perasaan sayang kita sama mereka gitu. Karena di masa-masa kayak gini dengan kesibukan kita, dengan kerjaan kita, kadang kita lupa bahwa orang tua kita juga butuh sebenarnya untuk diutarakan perasaan rasa sayangnya sama mereka, bahwa kita tuh beruntung memiliki mereka. Selain pada lagu baru Tenang, kita dapat tahu Yura baru melangsungkan perkahwinan pada Disember lalu. Tahniah diucapkan. Jadi macam mana dengan kehidupan Yura selepas berkahwin? Ada perubahan ke, bagaimana ke?
Perubahannya sekarang kalau tidur jadi ada temennya, di rumah sekarang ada temennya, terus juga ada partner olahraga, ada juga yang ngasih semangat untuk ayo belajar masak gitu. Karena biasanya kalau dulu aku nggak bisa masak. Beruntungnya aku menikahi seorang sahabat aku juga, jadi kita udah 8 tahun kita sahabatan. Laki I'm in love with my best friend. Tapi dulu nggak pernah nyangka kalau ternyata dia akan jadi suami aku gitu. Aku nyangkanya ya udah sahabatan aja, tapi ternyata jodoh, ternyata nikah. Ternyata jodoh di depan mata. Iya, aku juga dulu sebelum nikah sih aku sangat tidak terbuka dengan hubungan percintaan ya. Aku juga nggak pernah posting tentang pasangan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pas sudah nikah kita bisa share kebahagiaan kita sama pendengar aku. Dan itu juga aku ngerasa oh ya rezeki setelah nikah itu nyata ya ada gitu. Hai semua teman-teman di Malaysia, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan lagu Tenang. Dan harapannya mudah-mudahan lagu Tenang ini bisa menemani masa-masa sulit yang mungkin sekarang sedang kamu hadapi. Semoga hari kamu lebih tenang hari ini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Rasa macam tenang sangat musim-musim PKP ni, walaupun dalam hati berkeceramuk ni kan, nak bayar bil semua, tak boleh kerja dan sebagainya, tapi tak apalah, bila dengar lagu tadi tu macam tenang je. Betul, lagu tu sangatlah orang kata memberi makna dalam keadaan sekarang ni, sebab kita tahu bukan hanya kes peningkatan dari segi kes COVID sahaja, kes mental juga meningkat dalam keadaan sekarang ni. Baiklah, jangan ke mana-mana semua penonton Melody. Kita akan kembali selepas ini hanya di Melody. Dia sangat menghormati, dia sangat memahami dan dia boleh adapt dengan buruk dan baik saya. Itu nasib saya, bayangan kesilapan saya yang lalu dan saya terima dengan redha lah. Tak ku nyanyikan kau lagu cinta. Baiklah, setelah lama menyepi, Andy Vlog Poppy kabarnya bakal muncul dengan album solo. Wah, bagaimana agaknya? Jom kita bersama dengan Andy Vlog Poppy. Apa yang peminat boleh jangkakan melalui album abang tu? Adakah ia seperti mana muzik yang menaikkan nama abang dan juga Vlog Poppy satu ketika dulu, atau kali ini betul-betul konsepnya berlainan dan merupakan satu bentuk kejutan kepada peminat muzik dan juga peminat abang? Kita kena dengar lah, sebab ini influence saya lebih kepada apa yang saya main muzik selama ni. Muzik tu lebih kepada saya. Macam dulu dengan band, kita nak buat lagu pun nak kena fikir, nak kena ada solo, nak kena ada tu, nak kena ada ni. Sebab saya seorang, jadi dia lebih kepada pengaruh saya. Benda yang mempengaruhi saya daripada saya kecil main muzik sampai besar. So benda tu yang saya keluarkan. So ada macam-macam genre lah sebenarnya. Dari segi muzik sampai segi menulisan, nyanyian, producing semua saya. Saya seorang je main semua. 1/3 daripada hasil jualan tu saya infak kan untuk membantu madrasah-madrasah. Tapi jangan takut, lagu yang saya buat bukan lagu nasyid. Saya masih lagi main genre yang saya main, cuma menggunakan apa bakat yang Allah bagi tu untuk saya berkembang lagi untuk bantu orang lain lah. Satu ketika dulu abang pernah mengeluarkan kenyataan yang abang tidak lagi mahu publicity yang diberikan kepada seorang selebriti kepada abang. Maknanya abang sudah tidak lagi mahu ditemu bual media, menghadiri majlis-majlis, sidang media dan sebagainya. Selepas mungkin 3-4 tahun mungkin membuat kenyataan itu, adakah memang abang lebih senang dan lebih bahagia sebenarnya macam ni, tanpa publicity pertumpuan daripada umum ataupun pihak media? Saya rasa saya lebih bebas. Saya tidak terikat dengan siapa-siapa. Saya tak memenuhi kehendak orang ramai. Di situ saya rasa bebas sikit. Yalah, kita nak keluar, nak menghebahkan diri, mesti kena ada satu motif. Apa motif kita buat? Mungkin sebab ada produk atau ada apa. Saya ni tak kerti jual diri. Saya cuma tahu main muzik je. Bila saya dah siapkan album saya, baru saya keluar. Bila saya ada sesuatu produk, baru saya akan keluar dan akan berjumpa dengan media dan cakap media, okay, I have this. Baru benda tu lebih bermakna daripada keluar tak tentu arah, tak tentu pasaran. The lifestyle of it tidak kena dengan saya. Saya lebih macam orang biasa je sebenarnya. Saya suka main skateboard tepi jalan, lepak dengan kawan, tak terikat dengan orang. Jadi orang pun tak ada macam orang cakap dia ni macam ni, dia tu macam ni, dia ni macam ni. Tak ada, saya biasa je macam orang lain. Cuma beza dia saya main muzik je. Satu ketika dulu abang pernah popular di dalam arena mainstream. Jadi orang memang kenal lah macam mana pun nama Andy Vlog Poppy ni sebagai seorang artis, sebagai seorang selebriti, walaupun abang sebenarnya lebih suka untuk hidup macam orang biasa tanpa sebarang tumpuan. Jadi ada tak ketika waktu popular dulu ada sebarang usikan-usikan daripada rakan-rakan media ke, ataupun perkara-perkara yang membuatkan abang kurang senang dan tidak selesa sehingga abang mengambil keputusan untuk mendiamkan diri dan juga low profile begini? Orang suka perhatian
perhatian, tapi bersebab. Kalau orang beri perhatian pada kita berlebih-lebih tanpa bersebab pun saya jadi kurang selesa. Jadi bila mana-mana kita pergi pun, kita pun tak tahu nak react macam mana. Bila diangkat terlalu sangat, saya tak anggap diri saya macam VIP ke atau apa kan. Walaupun kadang-kadang selalu jugalah bila saya pergi mana-mana orang anggap kita macam VIP, tapi sebenarnya tidak. Saya nak sustain lebih kepada berkarya. Saya nak maintain orang kenal saya dengan mengeluarkan karya. Bahagian peribadi itu adalah bahagian yang sepatutnya kita simpan lah. Suka, duka, aib tak perlu orang lain tahu. Itu bukan bahan jualan. Bahan jualan adalah produk sebenarnya. Hai, masih lagi bersama kami dalam Melody. Jana ada kat sana lagi? Ya, masih di sini abang, masih. Okey, ni ada abang nak bagi tahu ni. Orang katakan Jana, kalau single ni jangan lama-lama. Macamlah si Andy, si Jejaka Tampan, berkejaya tapi masih single je tu. Cerita pasal apa bang? Ni dah tiba masanya nak kahwin, tapi siapa pula calonnya ya? Berjaya ke tak Andy nak cari calon isteri? Nantikan drama terbaru di slot Diandra, iaitu Single Terlalu Lama. Lakonan hebat Ungku Ismail, Julia Farhana, Riza Amin, Anas Rizwan dan ramai lagi. Bermula pada 23 Jun sampai Isnin hingga Khamis 8.30 malam hanya di TV9. Tahu. Awak tengoklah cerita ni. Ini cerita-cerita orang single. Tak ada. Faham. Jangan single lama-lama. Okey, jom kita tengok apa benda yang abang cerita ni. Kita ingat balik daripada komen cerita ni. Abang ni tiba-tiba cerita pasal Andy. Siapa Andy? Cerita, tunjuk. Dia Andy ataupun nama lainnya Jana. Saksikan. Ini Andy, jejaka tampan berkejaya hebat tapi masih single bro. Sedih. Apa-apa pun pas kat Mami Semuanya leave it to me. Bila Andy ni asyik ditanya soalan yang sama, dah tiba masa untuk dia cari calon isteri. Dah kahwin dulu? Belum. Saya ada menang 2/3 kursi dalam hati abang. Saya pun tak sabar nak buat kek ni, sayang. Single Terlalu Lama, Isnin hingga Khamis 8.30 malam, Diandra TV9. Itu dia. Jangan single lama-lama. Nantikan drama tersebut kan? Itu cerita pasal single bang. Sekarang ni kita ada cerita yang orang yang dah lama senyap single, tiba-tiba 2 pagi ambil status nak kahwin. Tak sabar-sabar tunggu esok. Malam tu juga nak bagi tahu. Tapi kan, mungkin dia nak mempromosikan single dia sebab dia pernah buat benda-benda macam ni dulu. Dia tak lari daripada gimmick. Okey, kalau bukan gimmick, mungkin dia betul-betul ikhlas dah jumpa orang kata apa? She's the one. Ini Jana, adakah dia orang yang sama masa kita nampaklah kelibat dia masa sesi rakaman Melodi Raya itu? Iya, yang disorok-sorok tu, perempuan tu. Yang itu. Ya Allah, teman sampai ke tempat accept melodi kita jauh juga abang kan daripada sini kan? Okeylah, macam inilah kita husnuzon lah kan Jana. Kalau benda baik apa salahnya? Kita cepat-cepatkan lah, betul tak? Betul, kita doakan semoga segala perancangan dipermudahkan. Alright, jom kita bersama dengan siapa orang ni? Hakim Rusli. Hakim Rusli. Saya akan menamatkan zaman bujang pada hujung tahun. Penyanyi yang popular menerusi lagu Mimpi, Hakim Rusli, baru-baru ini ada mengumumkan sesuatu di laman media sosial Instagramnya secara live dan menerima pelbagai komen yang positif dari peminat-peminat beliau. Jom kita dengarkan penjelasan lanjut Hakim Rusli. Assalamualaikum Hakim Rusli, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Alhamdulillah. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah buat Hakim Rusli sebab 30 Mei lalu Hakim telah mengumumkan satu berita gembira lah, bakal berkahwin pada hujung tahun ini. Masa pengumuman pukul 2 pagi tu ramai yang bagi positif feedback. Jadi mungkin Hakim boleh ceritakan sikit planning Hakim untuk berkahwin pada hujung tahun ni. Last year lah sebenarnya nak beritahu kepada public. Saya pun sudah menjalani kursus kahwin dan kita ada next plan lah untuk ke next level. Keluarga saya dan keluarga dia akan decide tarikh bila daftar ini. Dan kenapa saya memberi tahu kepada publik awal sangat, sebab saya takut akan berlaku kecaman, fitnah kalau saya daftar ujian darah, HIV test. Mana tahu ada orang viralkan terus tak kahwin ke. Bila saya dah beritahu awal ni, so dia orang tak kejut. Benda yang baik kenapa kita nak rahsiakan? Sebab saya seorang artis, kena beritahu lah tingkah laku saya orang tengok. That's why lah saya beritahu awal. Yang menariknya
adanya penerimaan positif dari peminat-peminat Hakim sendiri kan. Jadi apa yang Hakim boleh katakan di saat Hakim sekarang dalam populariti yang meninggi, you umumkan you nak berkahwin, ia tak mengganggulah peminat-peminat? Saya lihat feedback dari peminat tu memberi komen yang positif, semua mendoakan yang baik-baik saja untuk saya dan saya sangat happy lah benda tu. Saya takut juga akan memberi kesan lah kepada peminat-peminat yang meminati saya. Di sebalik itu sebenarnya mereka ni berfikiran secara matang. Jadi saya sangat respect. Mungkin dia orang faham sebagai lumrah manusia lah untuk ada anak, untuk berumah tangga. Yang saya boleh katakan sebuah peminat yang memahami dan sangat menghormati apa jua keputusan saya. Thank you lah Kim Yu. Macam mana perkenalan? Pasti ramai nak tahu. Orang kata tak ada gosip, tak ada cerita hubungan cerita Hakim Rusli tiba-tiba je nak kahwin. Daripada kalangan peminat ke? Memang kawan lama Hakim Rusli ke? Gerangan yang bakal menjadi suri hati Hakim Rusli ni? Saya jenis menjaga saya punya privacy. Saya kenal dia dah dekat 2 tahun dah. Saya sangat susah nak menyukai seorang perempuan tu. Ambil bertahun lama juga lah. Jadi dia yang saya macam she's the one aku. Masa first jumpa tu lah, saya tak nak share, tu tak boleh share. Tapi dia sangat baik, dia sangat menghormati, dia sangat memahami dan dia boleh adapt dengan buruk dan baik saya. Dari dulu saya rasa suka perempuan yang relax dan dia sangat relax. Benda tu yang buat saya suka dia lah. Melody pun rasa dah mengenali. Tengok sama cantik, sama padan. Jadi apa yang Hakim boleh katakan? Senyap, kena merasa. Ya, akak semua ada yang pihak-pihak tu tiga ada yang nak mengenali. Kita tunggulah time lebih baik. Rahsiakanlah kita tunggu time nak nikah tu, saya post lah gambar kami. Sama cantik, sama padan lah. Kena dua-duanya. Terima kasih. Sekarang ni memang kami target hujung tahun, bulan 11 atau bulan 12. Preparation tu mungkin dalam 20% lagi. Belum fully betul-betul nak proceed semula. Terakhir, buat peminat yang sentiasa menyokong. Hakim dah menyokong keputusan Hakim yang memberikan komen-komen yang positif lah. Yang mendoakan yang baik buat kalian berdua. Tak tahu pun nak cakap apa-apa. Cuma saya boleh cakap terima kasih dan saya minta anda semua doakan untuk saya. InsyaAllah kalau pandemik tak ada, saya jemput semua. Okey, dah bau dah nasi minyak betul-betul. Dah bau nasi minyak. Kuat betul baunya. Tapi bagus abang, pandai sorok. Orang lain macam cerita-cerita tapi tak ada pun status tu kan. Jadi bagus. Tapi kita harapkan supaya majlis tu tak dilakukan pada jam 3 pagi atau 4 pagi lah kan. Okey, baiklah. Penonton di rumah, kita pun nak berehat sekejap. Anda di rumah diharapkan berehat dan kita kembali lagi selepas ini dalam Melody. Sebenarnya kita dah plan mungkin untuk setahun. I never announce this to anybody. First time Liz nak cakap. Buat sekarang saya cuma bertahan lah sebab saya berani kerana saya tak buat apa-apa. Saya bukan kata nak suruh orang percaya, saya tak. Ya, kembali lagi dalam Melody. Jana, Melody ni kita tengok ada tak komen-komen kat bawah tu. Kita bukan buat IG live bukan. Ini kita bersiaran secara virtual. Kalau anda nak tahu, lagi boleh komen-komen di Twitter #MelodyTV3 dan boleh check out Instagram kita TV3_Melody. Tapi Jana bila tengok dekat dalam TV ni macam betul-betul. Maksudnya Jana daripada pagi tadi make up pakai cantik-cantik macam nak pergi show lah. Tapi sebenarnya kat rumah. Bang. Kita mesti atas je, bawah tak siap. Abang pun tak berani nak bangun ni Jana. So kena duduk je. Okey abang, jom kita ke story kita seterusnya. Okeylah, bercakap pasal ni kan, pasal virtual. Sekarang ni musim PKP, ramai selebriti kita yang menggunakan platform social media ni untuk buat konsert, untuk bagi talk, untuk masak, untuk makan, jual produk dan sebagainya. Jadi kan, baru-baru ni ada seorang selebriti yang ada pendapat yang diberikan kepada beliau ketika dia live tu dia agak keterlaluan sikit. Iya, kadang-kadang abang komen-komen tu sangatlah orang kata. Kadang-kadang kita tahu kan selebriti artis ni niat dia nak menghiburkan penonton, followers dia. Tapi bila hencapan yang diterima tu agak kasar dan menuduh, terus selebriti ni, artis ni, legend ni terus dia pergi buat report polis. Tapi bukannya dia cakap benda-benda yang biasa. Dia cakap benda yang boleh menjatuhkan maruah dan juga kredibiliti dia sebagai seorang selebriti kan. Lagipun orang kata benda macam ni kalau tak ada bukti tak eloklah kalau kita sekadar nak bercakap, nak menuding jari tanpa bukti yang sah, betul? Betul. Apa-apa pun Ameng
Ameng Spring telah pun mengambil tindakan terhadap orang tersebut kerana dia telah menuduh Ameng dalam pengambilan barang-barang terlarang. Okeylah, kita serahkan kepada pihak berkuasa sebab report polis pun dah dibuat. Kita harapkan Abang Ameng sentiasa tabah dan jangan gibat pula untuk hiburkan orang dengan suara sedap pula tu kan. Macam mana nak dengar konsert percuma pula tu. Korang ni orang dah bagi konsert percuma tak nak hargai. Tak apa abang, kalau tak ada orang nak tengok, kita orang sudi jadi supporter. Nyanyi sikit. Berapa lama kau lagi terpaksa aku menang. Minggu ini tular kisah penyanyi legenda kumpulan Spring, siapa lagi kalau bukan Ameng Spring, yang dikatakan telah membuat satu laporan polis terhadap individu yang memfitnah dirinya. Melodi dapatkan Ameng Spring. Kita straight to the point lah kan. Baru-baru inilah Abang Amin telah membuat satu laporan polis berkenaan tentang ada individu yang telah melemparkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Abang Amin sebab sewaktu Abang Amin membuat persembahan secara live di Facebook. Apa yang menyebabkan Abang Amin rasa macam perlu membuat laporan polis itu? Adakah Abang Amin macam betul-betul terkesan dengan komen individu itu? Berkenaan dengan laporan polis itu sebenarnya saya dah hilang kesabaran dah sebenarnya. Sebelum ni saya seorang yang sabar. Tetapi memandangkan sekarang dah susah, show tak ada dan tiba-tiba ada satu peluang yang diberi oleh Abang Fredo untuk buat basking, tiba-tiba diganggu pula oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya pun geram sangat lah apabila dah melibatkan income kita, orang dah mula percaya dengan saya, tiba-tiba membuatkan orang jadi ragu-ragu balik. Bayangkan belum komen itu keluar, FB Live ini boleh mendapatkan view sehingga 100,000 penonton pada asalnya. Apabila dicemari dengan kata-kata fitnah itu, tiba-tiba dia punya tontonan itu merosot sehingga kepada 30,000 saja. Saya hilang kesabaran dan rasanya dia dah boleh menggugatkan masa depan saya lah. Jadi kan abang, yang macam saya difahamkan bahawa kata-kata dia ataupun komen dia adalah melibatkan tentang abang disabitkan dengan penyalahgunaan dadah, macam katanya ambil dadah lagi ke, sebegitulah kan. Adakah abang rasa bila membuat laporan polis tu abang sebenarnya nak berhadapan dengan orang-orang yang begini, macam nak jumpa orang yang cakap macam ni, nah cakaplah depan muka saya apa yang awak cakap dengan saya dekat dalam komen tu? Adakah abang lebih rasa begitu? Saya sangat kesal dengan orang macam ni dan memang saya sanggup berdepan dengan dia. Kalau dia berani jumpa saya depan, jangan kau berani cakap belakang telefon je lah kan. Jangan ingat saya takut dengan dia. Saya tak takut dengan dia. Dia lah report kat polis, AADK. Saya syak Ameng tak ada habis kita. Polis boleh tangkap saya melalui undang-undang. Jangan melalui benda yang tidak berasas kan. Orang cakap hidup saya susah sekarang kerana saya tak dadah. Ada orang cakap macam tu. Rasanya benda itu tidak wajar lah. Sebab memang saya hidup susah tapi sekarang pun kan ada dadah. Oh patutlah Ameng susah punya istak dadah. Lepas tu malas aku bagi duit kat Ameng. Ameng bagi duit kat Ameng, nanti Ameng boleh dadah. Jadi income saya memang terjejas sangat. Pada lepas abang daripada buat report polis tu, apa tindakan susulannya? Adakah macam abang akan lebih membawa perkara ini ke tengah? Sekarang report tu masih sah. Orang-orang yang beginilah yang jenis suka buat cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak baik ini yang boleh merosakkan negara. Sebab dalam hati saya ada perasaan, saya pernah hidup dalam penjara. Saya tahu macam mana susahnya kita hidup dalam penjara, tinggal keluarga. Bayangkan kalau saya ambil tindakan pada orang tu, tiba-tiba orang tu masih ada anak baby kecil, anak kecil, tiba-tiba ayah dia masuk penjara. Saya tengah berbolak-balik sekarang ni, sama ada nak teruskan ataupun nak berhenti setakat ini saja. Kalau mengikut saranan daripada pihak kuasa, dia kata benda ini tidak patut dibiarkan lah. Namun begitu, saya masih belum tarik balik lagi kes ni. Saya masih belum stop. Rasanya kalau ada setengah pihak kata saya move on dengan kes ini, saya akan teruskan. Menjadi abang sendiri untuk mengambil hati ataupun untuk mendapat kepercayaan orang di luar sana, peminat-peminat yang dulunya meminati abang, memang agak memakan masa lah jugalah kan bang. Untuk masa sekarang ni, untuk mendapat balik kepercayaan peminat-peminat abang tu, apa yang agaknya abang rasa abang perlu buat? Kita nak tutup mulut orang memang tak boleh lah. Buat sekarang saya cuma bertahan lah sebab saya berani kerana saya tak buat apa-apa. Saya bukan kata nak suruh orang percaya, saya tak. Yang menjadikan saya susah nak berhadapan dengan masalah ini sebab saya ada rekod. Pernah masuk penjara, pernah disabitkan dengan kesalahan dadah. Orang nak percaya kita jadi susah. Masyarakat ni kena prihatin sikit lah dengan orang macam kami ni kan. Berilah peluang. Kita cuba nak ubah. Tapi bila dihalang, kadang-kadang menyebabkan ada setengah-setengah penagih-penagih ataupun bekal-bekal bantuan ni akan jadi putus asa, akan jadi down dan kembali pada jalan yang lama. Bayangkan macam mana kalau orang cakap kau macam
Apa perasaan awak kalau orang cakap macam tu? Apa perasaan keluarga awak? Anak saya baca dekat situ, mak saya baca dekat situ. Jadi mendatangkan curiga pada orang. Sekarang ni seolah-olah saya rasa saya macam itu mula-mula dimasukkan ke penjara sendiri balik. Sekarang ni saya terpaksa buat lagi sekali lah. Tak daripada awal balik. Tak apalah, saya berserah lah. Mungkin itu nasib saya, bayangan kesilapan saya yang lalu, dan saya terima dengan redha lah. Lakukan yang terbaik untuk kita untuk kembali ke pakai jalan, dan kita jangan peduli dengan apa-apa orang cakap supaya kita ni lebih berjaya di masa akan datang. Dan sekali saja jatuh cukuplah, jangan jatuh lagi. Lagi sekali saya ucapkan terima kasihlah pada semua peminat-peminat saya yang masih lagi menyokong saya sehingga saya boleh bertahan sehingga hari ini. Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya pendirian di hati. Nyanyi pun sudah, lakon pun sudah, belanja pun sudah. Belanja kahwin apa? je belum. Ha? Belanja apa, Abang? Belanja dah sudah dah. Selalu dia belanja. Sebab tu, dia punya Instagram dihujani oleh lelaki je Jana. Ini bukan Jana Nick Bukan. Ni artis wanita yang penampilannya memang dianggap selalu suka belanja lah. Tapi, tak tahulah dia kata itu memang penampilan dia. Tapi kita ada juga baca. Dia ada mengeluarkan statement yang kata kalau ikut orang-orang bangsa dia, ada lebih ramai yang lagi seksi daripada dia. Okeylah, itu pendapat dia. Tapi kita nak cerita pasal dia yang baru-baru ni mengumumkan bahawa dah pun keluar daripada syarikat rakaman yang di bawah dia bernaung sebelum ni. Betul ke kan? Kita nak tanya punya badan. Kita dapatkan Elizabeth Tan. Selamat Hari Raya. Wow, hebatnya kamu. Baru-baru ini, penyanyi Elizabeth Tan telah membuat satu sidang media secara virtual bagi mengumumkan pengunduran dirinya dari syarikat rakaman Warner Music. Dan Melody juga bertanyakan tentang isu dirinya yang sering menerima komen lucah di social media. Hai Lizzie, apa khabar? Khabar baik. Lizzie, hari ini berlangsung sidang media. You ingin mengumumkan bahawa you telah pun keluar dari syarikat rakaman Warner Music. Mungkin you boleh kongsikan sedikit mengenai perkara tersebut. Kenapa agaknya selepas lebih kurang 3 tahun kan? First Lizzie nak clarify sikit, sidang media Zoom not sidang media in person. Lepas 3 tahun, actually my contract dengan Warner dah habis. Sekarang Lizzie nak fokus pada lakonan and my businesses, dan Warner Music is a very good music label, tapi diorang fokus banyak pada music saja. Lizzie nak cari pengalaman dari tempat lain. Sepanjang 3 tahun you bersama dengan Warner Music, tiba-tiba sahaja Lizzie mengambil keputusan untuk keluar, tidak renew kontrak. Adakah ada salah faham antara you dengan Warner Music ke ataupun bagaimana? Lizzie rasa dalam mana-mana syarikat you pergi memang akan ada salah faham. Di mana ada manusia akan ada salah faham. Dalam 3 tahun tu adalah masalah-masalah tertentu, tapi itu bukan sebab Lizzie nak keluar dari Warner. Lizzie nak keluar dari Warner because they just focus a lot on very heavy kepada music sahaja. Lizzie bukan guidance dari tempat lain untuk mengembangkan kerjaya Lizzie. Ketika sidang media tadi kan, secara virtual, Lizzie ada menyebut bahawa you telah melantik peguam. Mungkin Lizzie boleh komen sikit mengenai pelantikan peguam tu atas sebab apa? Sebab Lizzie nak keluar dari Warner ada juga halangan sikit-sikit. Kalau Lizzie keluar, Lizzie tak nak keluar macam illegally. Kalau ada apa-apa clause dalam kontrak dengan Warner yang Warner tak puas hati ke apa, I want to make sure everything is black and white, semua clear cut. Yang Lizzie dah buat apa yang Lizzie sepatutnya buat, ikutkan kontrak tu. Lawyer tu just tulis black and white semua that Lizzie dah fulfill semua obligation Lizzie lah. Warner actually, diorang tolong Lizzie banyak dalam the past 3 years. They really help me a lot with Polycentric. Semua sudah lagush and berku. Lizzie rasa bersyukur sangat sebab dapat kerja dengan diorang untuk masa 3 tahun tu. I just want to grow now. I feel like in Warner, Lizzie dah sampai tahap yang paling tinggi yang Lizzie boleh capai dalam Warner. Maksudnya you ingin mencari angin yang lain? Suka sangat ayat tu, angin yang lain. Awal tahun ini, tiba-tiba sahaja Lizzie telah mengesahkan, telah berkahwin. Selepas orang kata tular video dan juga gambar. Sebenarnya kita dah plan mungkin untuk setahun. I never announced this to anybody. Ini first time Lizzie nak cakap. I got engaged on 20th February 2020, tahun lepas. So I was engaged untuk setahun dah. Tempoh setahun tu kita dah planning lah untuk buat perkahwinan tu. Untuk kita dia bukan something tertiba-tiba, tapi untuk orang lain yang tak tahu apa-apa mungkin dia macam surprise.
Sebenarnya Lizzie tak nak lah. Dia bukan untuk kita. Perkahwinan ni tak tukar apa-apa pun dalam hidup kita. I'm doing my own job, I'm doing my own things. Dia pun buat benda sendiri. Tak ada apa yang beza atau tukar. Tak silap saya yang macam terlepas muat naik itu adalah ayah kepada Lizzie. Kan? Kenapa agaknya pada awalnya Lizzie cuba untuk merahsiakan perkahwinan you bersama dengan suami? Tak ada sebab untuk Lizzie nak bagi tahu orang. Lizzie pun bukan macam celebrity or no. He's just a doctor. Kalau Lizzie nak announce ke apa, I tak tahu ada beza ke tak. Sekarang Lizzie tahu adalah. I'm a very private person. Kebanyakan hidup Lizzie is already so public. So ada bab-bab hidup Lizzie yang kalau boleh Lizzie nak simpan untuk diri sendiri, tapi dia terkeluar pula. Bila dah berkahwin ni pastinya soalan yang akan ditanya adalah adakah dah bersedia menimang cahaya mata. Jadi adakah Lizzie dah bersedia? Tak. Kalau dalam masa 2-3 tahun dah sedia, tapi untuk masa sekarang Lizzie sedar diri. I'm not ready to be a mother right now. No. Saya pastikan Lizzie pun tahu ataupun aware tentang lelaki-lelaki di luar sana di Facebook, di Instagram yang mana sering meninggalkan komen-komen ucap dan sebagainya. Selepas dah bergelar isteri ni, suami you bagaimana? Sebelum kita kahwin pun dia tahu pasal semua ni, dia tak kisah. Lepas kita kahwin pun dia masih tak kisah. Tak ada apa-apa berubah. Dia seorang yang sangat laid back. He understands that this is part of my career. He doesn't care. Untuk Lizzie, I really don't mind at all. It's only a problem untuk Lizzie kalau diorang jumpa Lizzie depan-depan dan buat something physical yang boleh menyakitkan Lizzie. Setakat komen-komen kat social media, I don't care. Lizzie rasa bersyukur yang diorang masih nak follow hidup dan career Lizzie. Ada juga yang macam kata Lizzie ni seolah-olah macam memancing, ingin memancing lelaki di luar sana, macam tarik perhatian lah dengan memakai pakaian seksi dan sebagainya. Tak ada motif Lizzie nak memancing lelaki-lelaki. Just so happens that pengikut Lizzie kebanyakan dia lelaki. Maybe benda tu nampak macam Lizzie memancing. Apa yang Lizzie post, apa yang Lizzie pakai, that is my everyday clothes. Lizzie tak rasa that I'm too sexy. Kalau nak compare dengan influencer Cina yang lain, my post is nothing. Kalau dia nak tengok seksi, apa tu seksi betul-betul, cuba tengok influencer Cina yang lain. Apa-apa bangsa lah. Ada yang lagi seksi dari Lizzie. Sometimes Lizzie pelik juga. Kenapa orang semua cakap Lizzie memancing, Lizzie terlalu seksi. Lizzie buka Instagram, ramai yang lagi seksi dari Lizzie. Kenapa Lizzie yang kena bash? Lizzie nak cakap thank you so much kepada korang semua sebab sokong Lizzie. Selalu Lizzie nak minta maaf kalau Lizzie ada silap kata atau silap buat apa-apa. I hope you guys are staying safe. Kalau keluar, pakai mask selalu, tapi kalau boleh jangan keluar. Dan jangan takut nak ambil vaksin. Ya, akhirnya kita dah sampai pun ke penghujung rancangan. Seronok bila dekat rumah ni abang sambil makan. Kalau kat studio nak makan kena marah. Bila lagi kita nak mengacarkan melodi ni sambil dapat makan kacang, nak pula mata kita disajikan dengan Elizabeth Tan tadi. Rasanya macam tak nak habis lah melodi ni. Sambunglah 1,5 jam, 2 jam tu boleh tak? Tapi tak boleh sebab melodi akan bersiaran selama 1 jam sahaja sepanjang PKP ini abang. Okey abang tak tepilah. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana menonton melodi. Kita mohon maaf lah kerana sebelum ni kita terpaksa akur dengan keputusan kerajaan, tak boleh nak live dan sebagainya. Tapi kita lakukan yang terbaik lah untuk menghiburkan anda di luar sana. Dan diharapkan kerinduan anda terhadap kami terubat gitu. Betul-betul, kita jumpa lagi kalau ada rezeki minggu hadapan. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, dan berdiri di atas bakat sendiri. Jana, kita dah siap ni, jom. Lepas ni kita live berdua, kita berdansa. Yeah. Okay. Jumpa lagi, bye.